Assalamualaikum, Yoshminna. Okey, hari ini kita nak borak pasal antara kumpulan Akatsuki dan kumpulan Kara, kumpulan penjahat manakah yang jauh lagi hebat dan kuat dalam anime Naruto ataupun Boruto. Benda ni menjadi persoalan disebabkan baru-baru ni aku ada tengok dekat TikTok ada orang comparekan pasal kumpulan Akatsuki dan kumpulan Kara. Malah disebabkan posting ni juga telah menimbulkan macam perbalan sikit lah dekat section komen video tu. Ada yang cakap Itachi seorang pun dah boleh handle ke semua anggota kumpulan Kara. Ada yang cakap anggota kumpulan Kara ni mengarut je. Lepas tu ada yang cakap juga kekuatan Jigen sendiri dah mampu untuk ratakan ke semua anggota kumpulan Akatsuki dan macam-macam lagi. Memang banyak gila pendapat dalam video tu. Sampaikan ada yang koyak, ada juga yang cop pemuji Itachi. Ada yang sampai tahap dia tak boleh nak terima pendapat orang lain, dia ingat pendapat dia je yang betul. Walhal dia tengok anime Naruto Shippuden pun sekerat-sekerat je. Tu pun tengok waktu perang dunia shinobi yang keempat. Sampaikan dia cakap Haruno Sakura merupakan isteri kepada Uchiha Itachi. Kan dah bengong tu, Sasuke pun dah jam, tak tahu nak cakap apa kan. Tapi semua tu kita abaikan je sebab bukannya video dari Faiz di studio pun kan. Tambahan, pada awalnya aku pun malas juga nak ambil pot borak pasal benda ni sebab mungkin dengan topik ni akan membuatkan ada yang trigger dan boleh buat orang panas jugalah kan. Tapi last aku ambil keputusan untuk sharekan juga pendapat aku pasal topik ni. Dan macam biasalah, semua ni hanyalah pendapat aku semata. Jadi kalau korang tak bersetuju ataupun korang ada pendapat lain ke apa, just drop je komen dekat bawah, okey? Kita share pendapat dan saling menghormati pendapat orang lain juga. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Okey guys, sebelum kita sambung lain video, aku nak shout dekat satu channel iaitu Shinobi Blaster. Konten untuk channel ni lebih ke arah gaming Naruto to Boruto Shinobi Striker. Kalau dekat luar negara ni kan, memang dah terlalu ramai gila content creator yang buat konten main game ni. Tapi kalau dekat dalam Malaysia ni, aku tengok macam tak berapa nak ramai sangat lah content creator yang main game ni. Jadi channel Shinobi Blaster antara content creator dekat Malaysia yang buat konten ni. Gameplay dengan penyampaian dia memang terbaik dan memang cukup sempoi. Dan video-video yang diorang hasilkan memang terbaik gila. Dan lagi satu, diorang pun ada TikTok juga tau. Diorang pun aktif dekat sana, iaitu Danish F89. Jadi jom kita support dan subscribe channel Shinobi Blaster dan support juga akaun TikTok Danish F89. Link semua aku ada letak dalam description, okey? Okey, dah settle, jom kita sambung lain video balik. Kumpulan Akatsuki merupakan satu organisasi penjahat dalam anime Naruto yang diketuai oleh Pain ataupun Nagato. Tapi rupanya di sebalik karakter mereka ada mastermind yang telah manipulate orang, iaitu Uchiha Obito. Dan rupanya juga Uchiha Obito hanyalah sekadar boneka untuk Uchiha Madara. Tapi tak habis macam tu je. Pada awalnya kita ingat Uchiha Madara lah merupakan final villain dalam anime Naruto kan, selepas dia telah berjaya mengaktifkan Infinite Tsukuyomi untuk memerangkap ke semua shinobi ke dalam satu genjutsu yang cukup kuat. Dan rupanya dekat sini pun ada plot twist juga tau. Sebenarnya Uchiha Madara hanyalah boneka untuk Zetsu hitam bagi menghidupkan Otsutsuki Kaguya. Memang terlalu banyak gila plot twist yang kita tak jangka di hujung anime Naruto Shippuden. Tambahan, tujuan asal untuk kumpulan Akatsuki ni sebenarnya bukannya untuk menghancurkan dunia tau, tapi dorang hanya ingin mendapatkan keamanan dan pendamaian. Cumanya cara dorang memang totally salah. Dan untuk kumpulan Akatsuki ni, kita akan fokus di bawah pimpinan Pain, bukannya di bawah pimpinan Yahiko. Sebab sewaktu kumpulan Akatsuki di bawah pimpinan Pain, kita dapat tengok lah dorang telah merekrut shinobi-shinobi ekstrem yang mempunyai reputasi dan kebolehan yang cukup tinggi. Antaranya Sasori, Kakuzu, Deidara, Itachi, Kisame, Hidan, Konan, Zetsu, Orochimaru, Juzo dan juga Tobi. Cumanya Orochimaru dan juga Juzo tak kekal lama lah dalam kumpulan Akatsuki disebabkan Juzo telah pun terkorban dan Orochimaru telah pun mengkhianati dorang. Dan selepas dari itu, barulah dorang memulakan pergerakan dorang untuk menangkap kesemua biju ataupun Jinchuriki yang ada. Kalau korang nak tahu lebih detail pasal kumpulan Akatsuki, korang boleh je tengok dalam video lama-lama yang aku dah borak pasal kumpulan Akatsuki, ataupun korang boleh je tekan dekat atas ni, okey? Manakala untuk kumpulan Kara pula, kumpulan Kara merupakan organisasi penjahat dalam anime Boruto yang diketuai oleh Jigen aka Otsutsuki Shiki.
Dan anggota-anggota untuk kumpulan Kara pun tak seramai macam anggota kumpulan Akatsuki, yang mana kumpulan Kara terdiri daripada anggota Ines iaitu Amado, Kashinkoji, Boro, Delta, Code, Victor, Dippa dan beberapa lagi anggota-anggota Autos. Tambahan dari segi kekuatan untuk anggota Ines, body dorang telah pun dimodified oleh Amado dengan dorang telah dilengkapi scientific ninja tools dan dorang semua juga mempunyai kekuatan yang berlainan dan cukup luar biasa. Cumanya untuk dalam kumpulan Kara berkemungkinan besar hanya Amado je yang tak mempunyai apa-apa kebolehan. Tapi Amado merupakan tunjang utama untuk kumpulan Kara walaupun Amado tak mempunyai apa-apa kekuatan, disebabkan dia adalah otak untuk kumpulan Kara dan dia juga ada mencipta beberapa cyborg yang mempunyai kekuatan jauh lagi hebat daripada Jigen. Tapi malangnya cyborg-cyborg tersebut telah diarahkan oleh Jigen untuk dihapuskan. Cumanya dalam chapter baru-baru ni kita telah ditunjukkan rupanya ada lagi cyborg yang tak dihancurkan, iaitu Eda dan Daimon, selepas mereka berdua telah disimpan oleh Boro. Malah boleh jadi juga ada lagi cyborg yang mempunyai kekuatan yang cukup menakutkan dan cukup luar biasa masih lagi tak dihapuskan. Kalau ikutkan jalan cerita semasa, hanya Code seorang je yang masih lagi tinggal untuk meneruskan perjuangan kumpulan Kara selepas Otsutsuki Ishiki telah amanatkan kepada Code untuk meneruskan Wheel of Otsutsuki. Lalu Code pun sekarang telah merekrut anggota-anggota yang baru untuk membantu dia bagi untuk menjayakan rancangan dorang. Untuk Amado dan Kashinkoji pula, dorang berdua telah mengkhianati Jigen. Boro telah ditewaskan oleh Boroshiki, Delta telah dinyah aktifkan oleh Amado, Victor telah dibakar hidup-hidup oleh Kashinkoji, manakala Dippa telah ditewaskan oleh Boruto, Mitsuki dan Sarada. Dan untuk yang terakhir, Otsutsuki Ishiki telah pun ditewaskan oleh Naruto yang menggunakan form Balloon Mode sampailah jangka hayat Ishiki telah pun tamat. Jadi sampai sekarang ni kita masih lagi tak tahulah kekuatan sebenar untuk Code. Lagi-lagi dalam badan dia telah dipasang limiters oleh Amado. Cumanya walaupun Code masih lagi tak mematikan limiters dalam badan dia, Code tetap yakin yang dia mampu untuk menewaskan shinobi yang terkuat buat masa sekarang ni iaitu Naruto dan Sasuke kalau diorang bertarung secara one by one. So bagi aku untuk karakter Code ni, dia bukannya belagak ataupun dia terlalu yakin akan kemampuan dia yang mampu untuk menewaskan Naruto dan Sasuke. Dia bukan macam tu tau. Tapi aku yakin kekuatan Code ni memang cukup luar biasa sampaikan dia mampu untuk bagi saingan yang cukup sengit kepada Naruto dan Sasuke. Dan mungkin yang sebaliknya, tak sama macam Delta yang gila tu. Sekarang kita berbalik semula dekat topik utama kita. Antara kumpulan Akatsuki dan kumpulan Kara, kumpulan penjahat mana yang lagi better dan kuat dalam anime Naruto dan Boruto? Jadi bagi pendapat aku pasal benda ni, sebenarnya dari segi tujuan asal diorang memang totally tak sama langsung. Dan kita tak boleh nak comparekan pasal hal ni. Cumanya dari segi kemampuan dan kebolehan, aku akan lebih memilih untuk kumpulan Akatsuki. Disebabkan anggota kumpulan diorang ni memang mempunyai kekuatan yang cukup luar biasa. Dan diorang semua ni memang layak untuk menjadi karakter villain dari segi personality dan juga kekuatan dorang. Sebab setiap anggota kumpulan Akatsuki ni boleh dikatakan kekuatan dorang jarang shinobi lain mampu untuk gunakan tau. Sebagai contoh, karakter Hidan, yang mana Hidan mempunyai kemampuan immortality dan agak susah kalau musuh yang masih lagi tak tahu macam mana ability Hidan ni berfungsi untuk berhadapan dengan Hidan. Contoh yang paling jelas kita dapat tengok sewaktu pertarungan di antara Asuma menentang Hidan. Cumanya dalam anime Boruto pun ada juga karakter yang seakan macam karakter Hidan, iaitu karakter Ryuki. Memang totally samalah, cumanya tak sepower macam Hidan. Malah bukan tu je tau, bagi aku cara dorang beroperasi pun memang totally tak sama dan lagi better daripada kumpulan Kara. Yang mana cara kumpulan Akatsuki nak memburu biju, dorang akan bergerak secara berpasangan, bukannya secara individu. Tapi kita pun tahulah, untuk kumpulan Kara sekarang ni memang dah tak adalah kejar-kejar biju lagi kan. Cumanya dekat sini kita boleh nampak cara dorang beroperasi memang totally tak sama. Dengan kumpulan Akatsuki, dorang akan bergerak secara berpasangan, manakala untuk kumpulan Kara pula secara individu. Walaupun anggota kumpulan Akatsuki ni dorang semua percaya akan kekuatan yang dorang ada dan dorang pun tak ada langam sangat kan antara satu sama lain, tapi disebabkan dorang bergerak secara berpasangan menjadikan dorang lebih berbahaya dan agak susah untuk ditewaskan. Sebagai contoh, pair di antara Hidan dan Kakuzu. Kalau untuk kumpulan Kara pula, kita dapat tengok cara dorang beroperasi lebih kepada individu ataupun dorang akan menghantar anggota Autos untuk menyelesaikan misi dorang. Kiranya kerja dorang ni tak banyak sangat dan tangan dorang ni bersih je. Dari segi kebolehan individu yang kita dapat tengok sekarang, untuk kumpulan Kara aku boleh cakap
cakap untuk personaliti dan kebolehan lebih memihak kepada kumpulan Akatsuki. Tapi disebabkan leader untuk kumpulan Kara sebenarnya merupakan seorang Otsutsuki, jadi percaya ataupun tak, berkemungkinan besar memang agak tipis dari kekuatan anggota kumpulan Akatsuki untuk mengatasi kekuatan seorang Otsutsuki, iaitu Otsutsuki Shiki. Walaupun memang tak dinafikan lah, untuk kumpulan Akatsuki ni diorang terdiri daripada shinobi-shinobi S-rank yang mempunyai kebolehan dan kemampuan yang cukup luar biasa, yang cukup OP. Sebagai contoh macam Uchiha Itachi, Uchiha Obito, Pain, Kakuzu, Hidan, dan aku rasa boleh cakap semua tu memang mempunyai kekuatan yang cukup OP. Tapi kalau kita ikutkan what if berlakunya pertarungan di antara Otsutsuki Shiki menentang Uchiha Itachi, aku rasa dari segi kekuatan Otsutsuki Shiki memang tak terkalahkan. Tapi macam apa yang kita tahu, Uchiha Itachi ni memang seorang yang cukup bijak dan dia akan sentiasa ada rancangan sewaktu dalam pertarungan. Mungkin Itachi mampu untuk melengahkan Otsutsuki Shiki. Tapi overall aku dapat rasakan kalau kita memang betul nak compare dari segi kekuatan Otsutsuki Ishiki dengan anggota-anggota kumpulan Akatsuki yang lain, kekuatan Ishiki tetap mengatasi kekuatan kesemua anggota Akatsuki. Aku tak cakap dari segi kekuatan untuk kesemua anggota kumpulan Akatsuki ni diorang lemah ke apa tau. Diorang ni memang cukup kuat, memang tak dinafikan. Diorang ni antara shinobi-shinobi yang terkuat dalam anime Naruto Shippuden. Tapi bila kita nak comparekan kekuatan shinobi dengan Otsutsuki atasan macam Otsutsuki Ishiki ni, memang tak dinafikan kekuatan Otsutsuki lebih atas daripada shinobi-shinobi. Kekuatan untuk kumpulan Akatsuki ni memang cukup luar biasa. Level dia atas untuk shinobi-shinobi biasa. Kiranya dorang ni shinobi-shinobi yang cukup luar biasa. Walhal dengan kekuatan Naruto dan Sasuke dewasa yang merupakan shinobi yang terkuat buat masa sekarang ni pun tak mampu untuk mengatasi kekuatan Otsutsuki Shiki, sampaikan memaksa Naruto untuk menggunakan form terakhir dia bersama dengan Kurama untuk menewaskan Ishiki. Jadi disebabkan ada Otsutsuki yang berpihak untuk kumpulan Kara, dari segi kekuatan boleh dikatakan kumpulan Kara ada advantage berbanding kumpulan Akatsuki. Tapi kalau kita kecualikan Ishiki dari kumpulan Kara pula, benda ni akan terbalik dengan kumpulan Akatsuki yang akan ada advantage berbanding kumpulan Kara. Selain dari itu, dari segi pengaruh dan juga kebijakan akan lebih memihak kepada kumpulan Kara. Kepada sesiapa yang tak tahu, walaupun kumpulan Kara ni merupakan satu organisasi yang bergerak secara rahsia dan tak terlalu menonjol macam kumpulan Akatsuki, tapi hakikatnya kumpulan Kara ada pengaruh dengan kuasa politik untuk melemahkan peraturan Kage dan Daimyo. Kalau ikutkan kerja-kerja yang dilakukan oleh kumpulan Kara ni memang susah gila nak detect, memang tak akan terdedah dan agak susah untuk orang mengesan hasil kerja kumpulan Kara, sebab kiranya diorang ni macam tangan gaib lah kan. Tapi malangnya semuanya berubah apabila ada pengkhianat dalam kumpulan Kara sendiri. Manakala dari segi kebijakan dah tentu mereka ada advantage disebabkan Amado merupakan seorang saintis yang cukup bijak, sampaikan Dr. Katasuki sendiri memuji hasil kerja Amado. Cumanya aku memang berharap sangat, dan aku rasa ramai jugalah berharap macam ni, yang mana dalam anime Boruto nanti pasal karakter Amado akan melibatkan juga dengan karakter Orochimaru. Sebab kita pun tahulah Orochimaru banyak melakukan eksperimen yang gila-gila juga kan. Mungkin boleh jadi kebijakan Orochimaru seakan setaraf macam karakter Amado, dan boleh jadi juga Orochimaru adalah kunci penting yang akan mengkaji pasal karma. Tu pun kalau Masashi Kishimoto nak melibatkan Orochimaru lagi lah dalam anime Boruto. Jadi conclusionnya untuk dalam video ni, bagi aku dari segi perwatakan villain memang 100% tak dinafikan kumpulan Akatsuki lebih better dari kumpulan Kara. Dengan setiap anggota dorang mempunyai kebolehan yang cukup luar biasa, dan setiap anggota dorang mempunyai daya tarikan yang tersendiri, membuatkan kita sebagai fan anime Naruto memang susah gila nak move on dengan kumpulan Akatsuki. Tapi percaya ataupun tak, walaupun kumpulan Kara ni kalau kita tengok macam tu je dan tak layan betul-betul anime Boruto dan tak faham betul-betul ideologi dorang ni, memang susah jugalah kita nak terima untuk kumpulan Kara, sebab kita dah nampak kumpulan Akatsuki ni seakan salah satu organisasi penjahat yang terbaik pernah ada dalam anime. Tapi bagi aku, kedua-dua kumpulan tersebut mempunyai kelebihan yang tersendiri dan ideologi dorang pun berlainan. Jadi bagi pendapat aku sebagai penonton anime Naruto dan Boruto, aku rasa kita tak payah nak compare sangat lah kot, dan tak payah nak gaduh-gaduh pun pasal kumpulan Kara dan kumpulan
kumpulan Akatsuki. Disebabkan jalan cerita sekarang ni pun dah berlainan dan tujuan yang Kara nak capai sekarang ni pun tak sama macam kumpulan Akatsuki. Kita just enjoy je plot untuk dalam anime Boruto. Dan nantikan apabila Code telah mematikan limiters dalam badan dia. Start je dari situ barulah kita boleh nampakkan tahap kekuatan yang sebenar untuk karakter Code. Cumanya dari pendapat peribadi aku, antara kumpulan Kara dan kumpulan Akatsuki, aku memang totally akan lebih memilih kumpulan Akatsuki. Okay guys, aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Dan jangan gaduh lah pasal topik yang kita borakkan ni. Teruskan support Faiz di Studio untuk mendapatkan 200,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat-sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye.